أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memberkati majlis ini. Sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hormati pengurusi surah Al-Falaq Ustaz Azrin bin Isnin. Hormati ICU surah Al-Falaq Cikgu Nasir bin Husin. Hormati Bendahari Masjid Masyakirin Batam Melaka Tuan Haji Zulkifli. Yang dihormati sahabat-sahabat muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat bergerak, nikmat makan, nikmat minum, nikmat duduk, nikmat tidur. Jadi pemberian Allah SWT kepada kita adalah rahmat Allah SWT. Dan kita juga mengharapkan pertolongan dan pengharapan kepada Allah SWT apabila berjumpa dengan Allah SWT pada suatu hari yang tetapkan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ketetapan daripada Allah, tidak ada lewat dan tidak ada kemudian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang nyawa akan merasai kematian. Jadi pada malam ini saya akan bincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Ini disebabkan kitab yang hijau tu saya tak jumpa kat mana tu. Malah pun dekat tu tukar juga. Malah cerita bab syurga di Firdaus sendiri. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat ataupun alamat-alamat hari kiamat, yang pertama iaitu kebangkitan atau kelahiran Nabi SAW. Diceritakan bahawa Nabi SAW dibangkitkan menunjukkan dekat dengan hari kiamat. Kalau lahirnya Nabi Adam AS, mana jauh lagi hari kiamat. Tetapi bila dah zaman, bila lahirnya Nabi Muhammad berusaha sebagai Nabi, dilantik sebagai Nabi untuk seluruh alam. Kerana kita tahu bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu yang dilantik oleh Allah SWT, diutuskan untuk kampungnya, untuk negerinya, ataupun untuk tempat-tempat yang tertentu sahaja. Jadi terbatas. Pelantikan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah terbatas, mengikut negeri dan juga kampung. Tapi bila hadirnya, dilantiknya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, adalah seluruh umat, seluruh manusia. Jadi seluruh manusia ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Jadi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala.
An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi asba'ihi hakadha al-wusta wallati tali ibham bu'istu was-sa'at kahatayn. Qala sallallahu alaihi wasallam bu'istu fi nasam as-sa'ah. Maksudnya daripada Sahl bin Abi Sa'ad berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah aku lihat Rasulullah SAW bersabda qala bi asba'i, dia kata dua di antara dua jari ni, wusta wallati ibham. Wusta yang berikutnya ibham, tengah dan yang sebelah ni, maka itu lihat di antara jarak jari ni jari, bukan dari sini sampai sini, ni jauh tapi kelahiran Rasulullah dah hampir, jari ni berhampiran dengan jari sebelahnya. Itulah perumpamaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Berkata Al-Qurtubi, awwaluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabi akhir zaman wa qad bu'itsa laisa bainahu wa bainal qiyamah nabi. Awal Nabi SAW kerana Nabi akhir zaman, sungguhnya bangkit tidak ada di antaranya yang ada kiamat dan Nabi. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, alamat yang kedua hari kiamat ialah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita meninggal dunia atau wafat. Kita pun dah wafat Nabi 60 tahun. Berapa bulan? 63 tahun. Nabi dilahirkan 63 tahun, dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat umur Nabi-Nabi yang terdahulu seperti Nabi Adam AS 1000 tahun. Kemudian Nabi Nuh AS 950 tahun. Nabi Ibrahim 280 tahun. Nabi Ismail 160 tahun. Nabi Ayub 100 lebih tahun. Nabi Yusuf 100 tahun lebih. Jadi Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, kecuali beberapa Nabi yang diangkat oleh Allah, seperti Nabi Isa AS 43 tahun, diangkat oleh Allah ke langit. Diangkat oleh Allah ke langit. Kita tengok macam tak percaya ke, tapi oleh kerana disebut dalam hadis, maka dalam Quran, maka kena percaya tak percaya, kita mesti mempercayai sebagaimana peristiwa berlakunya Isra' Mi'raj. Sehingga Abu Jahal pada suatu hari selepas subuh, dia datang kepada rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia kata, dia ketuk pintu, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kawan kamu ni dah majnun. Dia kata, Muhammad dah tak ada apa, dah ingat lupa semua dah. Abu Bakar kata apa? Apa yang dia kata? Adakah munasabah? Abu Jahal kata kepada Abu Bakar, munasabah. Lepas Isyak tolak ke Palestin, kemudian naik ke langit, kemudian turun sebelum subuh dah sampai ke Masjidil Haram. Zaman sekarang pun naik kapal terbang pun tak laju macam tu. Tambahan lagi zaman dulu. Dulu yang di kenderaan ialah unta, kuda dan sebagainya. Kuda, unta. Kalau dari Mekah ke Madinah tu makan masa 30 hari naik unta. Jadi tidak masuk akal. Dari pemikiran manusia memang tidak masuk akal. Lalu Abu Bakar kata, dah sudahlah cakap. Wahai Abu Jahal, dah sudah. Siapa yang cakap itu? Kata Abu Bakar kepada Abu Jahal. Yang cakap itu Muhammad. Hidayat Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar jawab apa? Itu yang Muhammad cakap, ya? Abu Bakar jawab, apa yang keluar daripada mulut Muhammad, ya Muhammad, lebih daripada itu semua aku percaya.
membenarkan. Aku percaya tak ada apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad kecuali yang benar. Lalu apa jahat lagi lah, malu kan. Sehingga Allah SWT dan Rasulullah SAW menggelarkan Abu Bakar itu As-Siddiq, iaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan senang, bukan senang nak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW melalui zaman ketika itu. Kalau zaman sekarang ni mungkin kita berita dari umpamanya letupan di Beirut, cepat sampai sini kan. Berlakunya COVID-19 di Amerika, meragut nyawa lebih daripada 200,000, meragut nyawa 200,000. Itu kita sekarang ni melalui satelit dan sebagainya. Tapi dulu mana ada berita kan. Kecuali zaman dulu yang pakai burung merpati, yang hantar surat. Kecuali Nabi SAW diberitahu oleh Jibril AS, sebagaimana dalam satu peristiwa kemangkatan ataupun kematian Raja Najasyi yang memeluk agama Allah SWT, di mana Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril AS bahawa Raja Najasyi telah mangkat dan telah mati. Maka Nabi SAW mengerjakan ibadat sembahyang jenazah ghaib di atas kematian Najasyi tersebut. Kalau kita tengok Najasyi ini tinggal di Ethiopia. Ethiopia dengan Mekah lebih kurang 4 jam penerbangan sini ke India. Jadi yang kedua tanda alamat ataupun yang hampir kiamat, qarabus saah, iaitu alamat kiamat ialah wa qala Auf bin Malik ataitan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuzwati Tabuk wa huwa fi qubbati min Adam faqala adda sittan baina yaday sa'at mauti thumma fathal baitul muqaddas thumma mautan ya'khudhu fikum ka'asin ghanam ثم تفاضت الماء حتى يعطي الرجل ماء دينار ويزل ساخطا يكثر الماء عند الناس ويقتن حتى لا يكاد الرجل يفرح إلا بآلف الدنانير ثم فتن لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هذا تكون بينك وبين بني أصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمان غاية تحت كل غاية 12,000. Maksudnya pada suatu berkata Auf bin Malik, Nabi SAW datang pada peperangan Tabuk. Perang Tabuk ini jauh, perjalanan yang begitu jauh dari Madinah Nabi Tabuk, berminggu-minggu perjalanan ini, sepadan dengan Jordan, Mekah dengan Jordan, Madinah dengan Jordan, jauh. Wa fi qubbati min Adam, berhampiran dengan kubur Adam. Maka kata ada sitam baina yaday sa'ah, dia bilang 6 daripada tangannya, 6 perkara, 6 perkara yang tunjuk, 6 perkara yang hampir dengan kiamat. Yang pertama mauti, kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah mati. Summa fathah Baitul Muqaddas, yang kedua pembukaan kota Baitul Muqaddas. Pembukaan ini telah dilakukan oleh zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Setelah begitu lama dijajah oleh orang Yahudi, kemudian dan juga orang Kristian, Nasara, kemudian Islam telah membuka Baitul Muqaddas di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama. Yang kedua, pembukaan dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang datang dari Kurdistan, Kurdish. Itu dua kali Fatu Baitul Muqaddas. Sebenarnya yang kita tahu bahawa persoalan Baitul Muqaddas ini sangat penting, kerana siapa yang ditahu oleh Amal Plasti, yang tahu bahawa
Siapa yang memerintah atau menaluki kota Baitul Muqaddas, dia sebenarnya menaluki dunia. Dialah yang sebenarnya menaluki dunia. Summa mautani ya'khudhu fikum kemudian yang pertama dah berlaku kematian Rasulullah, kemangkatan Rasulullah SAW. Yang kedua dah berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis. Yang ketiga, mautan ya'khudhu fikum ka'asil ghanam, iaitu wada'un ya'khudhu dawa fayasil min anwafiya syai'un fatamutu fuj'atan. Maknanya kematian yang tiba-tiba. Kematian yang tiba-tiba. Dah berlaku banyak orang tu kejap-kejap mati ya. Gigit tuang mati. Hari ni kawan anak saya serangan jantung mati. Semalam sepupu saya laki, maknanya lebih kurang umur dah 40 meninggal dunia juga. Jadi mati mengejut ramai ya. Summa istafadatul ma hatta yu'ti rajul mi'ad dinar. Kemudian istafadah, maknanya harta berlimpah ruah sehingga orang senangnya bagi kita 100 dinar. 100 dinar lebih kurang RM1,000. Mana manusia ketika itu duit banyak. Ya surul ma'indan nas. Ya kata hatta yakal wajhu yafra'illa bi'alif janani. Mana sekarang ni kata lihat orang yang bekerja gaji sudah besar berbanding dengan zaman-zaman dulu. Cikgu gaji 300 sebulan. Semua kata nak kalau minta anak dara cikgu senyap dia masa tu. Tapi sekarang ni sebut cikgu ramah kan. Kalau cikgu starting lah sekarang 3,000. Starting 3,000. Jadi ramai nak jadi cikgu sekarang. Dulu satu kerjaan yang yang orang pandang sebelah mata. Sekarang ni orang tengok dua mata dah. Nah, jadi bertambahnya pendapatan. Kemudian berlaku fitnah di negara Arab. Dah pun dah berlaku beberapa negara-negara yang kucah kacir, yang perang sama sendiri. Berlakunya di Libya, di Iraq, di Mesir, dan beberapa negeri-negeri negara-negara Arab yang berlaku, iaitu Arab Spring. Dipanggil kena Arab Spring pun pada berlaku. Dan dikata di sini bahawa kewafatan kewafatan Nabi SAW min masaib allati asab muslimin. Kewafatan Nabi SAW adalah sebesar-besar musibah, bencana malapetaka yang melanda orang-orang Islam. Wa azalam nadina fi uyunis sahabah wa azlamatil madin fi uyunis sahabah radhiyallahu anhu indama mata sallallahu alaihi wasallam. Maka wa azlamat, gelaplah Madinah di tangan-tangan sahabat setelah kemangkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana apabila kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terputusnya wahyu. Jadi tak ada wahyu lah sampai kepada manusia. Bila Nabi Rasulullah SAW jadi malaikat pun tak ada kerja hantar wahyu lah, dia pencen je. In qatal wahyu minas sama, maka terputusnya wahyu daripada langit. Maka na'aluzul fitan, maka berlakulah fitnah wartidad ba'dul Arab an Islam, dan juga kejadian murtad di kalangan orang Arab. Di mana kita tahu pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama kali ialah memerangi golongan murtad yang berlaku di atas Madinah, dekat negeri yang di utara Madinah. Berlaku golongan murtad yang enggan membayar zakat dan juga mengaku Nabi palsu. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menggerakkan bala tentera seramai 30,000 untuk memerangi golongan murtad dan juga mengaku Nabi palsu, iaitu Musailamatu Al-Kadzab. Musailamatu Al-Kadzab ini dia mengaku Nabi palsu. Jadi Abu Bakar telah menghantar satu bala tentera dan memeranginya, dan akhirnya alhamdulillah tentera Islam telah memenangi peperangan tersebut
Sehingga Musailamah Al-Kadzab ini mati ya di tangan yang telah membunuh Hamzah. Apa nama yang bunuh Hamzah 3 peperangan Uhud itu? Wahsy. Di mana Wahsy ini nak tebus dosa dia. Kerana pada ketika dia membunuh Sayyidina Hamzah, dia belum masuk Islam lagi. Dia orang surah Hindun. Dia upah. Wahsy ini seorang hebat dalam tombak, memanah tombak. Di mana bila dia masuk Islam, Rasulullah tak nak tengok dia. Jadi Wahsy fahamlah betapa sedihnya Rasulullah ketika bapa saudaranya Hamzah meninggal dunia. Walaupun Wahsy dah masuk Islam, Rasulullah tak boleh terima. Jadi untuk menebus kesilapan itu, Wahsy telah berazam untuk membuat satu yang menebus dosanya, iaitu dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku Nabi palsu. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat ialah insyiqaqul qamar, iaitu terbelahnya bulan. Matahari tak terbelah, terbelahnya bulan. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Qamar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Hampir berlakunya kiamat apabila bulan terbelah dua. Ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW, di mana ketika diminta oleh orang Arab musyrikin Mekah untuk membuktikan kenabian, lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT. Jadi di antara mukjizat Rasulullah ialah dapat membelah bulan. Di sebelah istana raja di atas Bukit Qobeh, dan di sebelah sini, istana raja sini, sebelah sini, satu sebelah sana. Jadi terbelah dua. Tak pernah berlaku bulan terbelah dua kecuali pada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencabar orang-orang kafir Quraisy terhadap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Itulah perangai orang kafir. Perangai orang kafir dah jelas nampak bulan itu dah terbelah dua. Di antara tanda yang dibentangkan oleh Allah SWT untuk diperlihatkan kepada orang kafir, membuktikan tentang kenabian Rasulullah SAW. Dia kata apa? Hadza sihrun mustamir. Ini sihir yang berterusan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Qala Hafiz Ibn Katsir, kata Hafiz Ibn Katsir, kata qad kana hadza fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama warada dzalika fil ahadits mutawatirah asadis sahih, bahawa telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, telah didatangkan dalam hadis-hadis yang mutawatir dengan sanad-sanad yang betul, yang sahih. Wa hadza amrun muttafiq alaihi minal ulama. Itu perkara yang telah diittifaqkan, yang sepakat di antara ulama-ulama bahawa pembelahan bulan itu qad waqa fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ahdal mu'jizatil bahirah, iaitu di antara tanda-tanda mukjizat yang besar diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna ahlal Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bahawa ahli Mekah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayurihim ayah, dia nak petunjuk ataupun nak apa tanda, apa bukti kenabian kamu. Maka Rasulullah SAW pun farah munsyiqaqul qamar, Rasulullah pun belah bulan tersebut, maka terbelah bulan dua. Maknanya bulan tu belah dua tak pernah berlaku, kecuali zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak belah durian pun susah kan. Ini kan nak belah bulan. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud,
bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, idzan falaqal qamar falaqatain, fakanat falaqat wara'al jabal wa falaqat dunah, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah SAW ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW di Mina, izam falakal qamar, tiba-tiba bulan tu terbahagi dua, dua belah, pecah dua. Fana falaka waral jabal, satu pecahan itu di belakang gunung, wa falaka dunah, dan satu lagi tak nampak mana pergi datang. Maka Rasulullah SAW kata kepada kami, lihatlah, ishadu, lihatlah, tengok bulan tu dah berbelah dua. Berkata Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, istama musyrikuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu in kunta sadiqan fashakka lana al-qamar faraqatayn nasafan ala Abi Qubais wa nisfan ala Qa'an wa kana lailatu badar, fa sallallahu alaihi wasallam rabbahu ayatihi ma sa'alu fa amsal qamar nisfaini, nisfan ala Abi Qubais wa nisfan ala Qa'an, Rasulullah yaqul isyhadu. Di mana Abdullah bin Abbas merayakan bahawa suatu hari orang-orang kafir musyrikin Mekah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sekiranya kamu ni benar, di pihak yang benar, dapat wahyu daripada Allah, fasyakalana, kami nak bulan ni terbelah dua. Kami nak bulan ni terbelah dua. Firqataini, sebelah. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kau berilah aku mukjizat untuk membelah bulan ni. Lalu permintaan Rasulullah SAW itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terbelahlah bulan dua itu, sebelah di bukit Abi Qubais, Jabal Abu Qubais, sebelah istana raja. Fa amsal qamar nisfain, bagi terbelah dua, separuh di atas bukit Abi Qubais, nama tempat itu Abi Qubais, dan separuh tadi dinama separuh lagi di sebelah Qa'an, tempat nama Qa'an, tempat itu. Maka Rasulullah pun bersabda, lihatlah, bulan dah terbelah dua. Tanda kiamat yang ketiga iaitu inqiradi sahabat kiram radhiyallahu anhum. Ashab Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi merupakan sebaik-baik umat. Apa maksud sahabat? Sahabat ialah orang yang sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Itu sahabat, sebaik-baik umat. Kita tadi bukan sahabat, kita tak jumpa. Kemudian tabi'in, orang yang sempat berjumpa dengan sahabat. Umpamanya Uwais Al-Qarni, dia ni sahabat Rasulullah SAW. Dia sezaman dengan Rasulullah tapi tak sempat jumpa dengan Rasulullah. Dia duduk tempat lain. Di mana satu hari diceritakan bahawa Uwais Al-Qarni ini, dia seorang yang sangat taat kepada ibunya. Kena ambil contoh orang yang taat kepada ibu ialah Uwais Al-Qarni. Apa dia buat kepada ibunya? Suatu hari dia nak pergi Mekah, nak mengerjakan ibadah haji. Suatu hari dia nak pergi Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi dalam nak pergi itu, tiba-tiba ibunya terdengar, dia pun beritahu kepada Uwais Al-Qarni, kalau kamu Mekah, aku pun nak ikut sekali. Ibunya lumpuh, tak boleh berjalan, lumpuh.
Kalau kita macam mana? Kita tak payah lama, duduk lama pun rupuk. Duduk. Kalau dah sekarang naik kapal terbang pun kita tak akan bawa pun. Bayangkan dulu mana ada kapal terbang zaman Rasulullah. Kalau pergi pun naik unta atau berjalan kaki. Jadi kau sekarang ni fikir macam mana aku nak buat mak aku ni jauh ni dari Yaman ni, hidup Yaman itu dah. Yaman ni lebih kurang kau naik kapal terbang 2 jam lah, lebih kurang jauh daripada Mekah Madinah lagi. Yaman jauh lagi ya. Jadi timbul fikiran dia terpaksa kendong dukun mak dia. Dia pun satu hari pergi cari anak lembu. Ya. Dia buat apa anak lembu tu? Dia nak naik bakar anak lembu tak? Dia berlatih dukun anak lembu tu. Dia pun pergi satu bukit sambil mendukun anak lembu tu supaya sebagai latihan mendukun ibunya. Berapa bulan dia buat latihan, maka sampailah hari yang dijanjikan untuk berangkat ke Mekah. Lalu dia ambil mak dia kendor atas belakang dia, dia pun pergilah berjalan kaki menuju ke Mekah. Bayangkan tuan-tuan betapa mulianya kos sekarang ni sanggup buat mak dia walaupun dikendong. Kita nak tolak kursi roda pun susah kan. Dekat mak ayah kan. Itulah yang dikatakan bahawa kos sekarang ni seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana penduduk dunia mengenalinya, penduduk langit mengenalinya tetapi tidak dikenali oleh penduduk dunia. Dia masuk di kalangan malaikat-malaikat. Itu kuis akal ni kerana ketaatan kepada ibunya, sanggup bawa ibunya yang lumpuh untuk mengerjakan ibadat haji. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah merupakan sebagai umat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatan Rasulullah, lahirnya sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat agung, sahabat besar, iaitu yang 4, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa fi hadis Abi Musa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa bahawa Nabi SAW bersabda, an-nujumu amanatil samai fa idza dhahabat nujum atas samau ma tu'adu wa ana amanatu li ashabi fa idza dhahabat ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amatil ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Maksudnya sabda Rasulullah SAW bermaksud bahawa sahabat-sahabat itu adalah bintang-bintang amatil sama. Bintang, umpama sahabat-sahabat Nabi itu seperti bintang-bintang yang bergelapan, yang bergelipan di langit. Jadi Nabi mengumpamakan sahabat itu seperti bintang. Apabila perginya bintang, hilangnya bintang, bila siang hilanglah bintang kan. Atas sama ma tu'adu, maka lihatlah di langit itu atas sama, maka datanglah langit apa yang dijanjikan. Wa ana amatil ashabi, dan aku amanah daripada sahabat-sahabat aku, merupakan yang akan mengambil amanah agama ini. Apabila faiza zahabat, apabila zahabat ata ashabi, apabila aku pergi maka datanglah sahabat-sahabat apa yang dijanjikan. Dan sahabat-sahabat aku adalah amanah bagi umat ini. Apabila sahabat-sahabat aku ni pergi, ata ummati ma yu'adu, maka tinggallah umat-umat yang telah dijanjikan. Jadi khulasah hadis ini menyatakan bahawa qarana dhihabus sahabah sallallahu alaihi wasallam bidhabi amaratain, disertai bila sahabat-sahabat dah tak ada dan meninggal dunia, maka hilanglah amaratain lis-sa'ah,
Zihabun nujum wa nuzul syahr. Yang pertama perginya nujum, maknanya sahabat-sahabat pun dah meninggal dunia, mana tanda hari kiamat lah. Yang kedua nuzul syahr, turunnya tahi bintang. Yang ketiga wa mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kemangkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit dalam hadis yang lain bahawa apabila yadhhabu salihun al-awwal fal-awwal fataku sa'ala syararil khalqi, maka apabila orang-orang alim, sahabat-sahabat besar pergi, maka hampirlah sudah hari kiamat. Yang kelima iaitu tanda-tanda kiamat ialah pembukaan Baitul Muqaddas di Palestin. Apa dah? Pembukaan ketiga indama mamistul Nabi SAW, apabila dibangkit Nabi SAW, kerana Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis ini di bawah Watan Nasara Rum, di bawah penguasaan kerajaan Rom. Di mana kita tahu bahawa kerajaan Rom menguasai dunia ketika itu. Rom dan Parsi. Wa Rom daulatul qawiyah mutamakinah. Rom ini lebih pada kerajaan Kristian. Rom, kerajaan Kristian. Daulah yang kuat. Waqad basyar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fatin Baitul Muqaddas, tentunya Rasulullah SAW telah memberi khabar gembira dengan pembukaan kota Baitul Muqaddas. Wa adda zalika min asyara, dan menjanjikan bahawa syarat-syarat kiamat. Kama fi hadis Auf bin Malik, mana yang diriwayatkan daripada hadis Auf bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, "Adda sittan baina yaday sa'ah wa dzukira minha fatu Baitul Muqaddas." Dia kata dia bilang 6 perkara tanda-tanda kiamat, salah satunya ialah pembukaan kota Baitul Muqaddas. Waqad futiha Baitul Muqaddas fi ahdi Khalifah Umar bin Khattab. Sungguhnya telah dibuka Baitul Muqaddas dikuasai oleh umat Islam ketika zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 16 Hijrah, sehingga nama juga tapak tapaknya Islam di situ sampai 637 Hijrah, maknanya lebih kurang 600 tahun Islam menguasai Baitul Muqaddas. Wa tahara minal kufri wa bana fihi masjidan, dan membersihkan daripada kekufuran dan membina masjid. Waqaf futiha Baitul Muqaddas maratain, kemudian dibuka semula kali kedua Baitul Muqaddas di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu 2 kali. Maratan fi zaman Daulah Al-Ayyubiyah, pada Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua iaitu pembukaan pada tahun 583 Hijrah. 500 lebih kurang, pembukaan yang kedua di bawah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijrah. Wa satuftahu al-Qudus biiznillah ala yadi fi'ah mu'minah hatta anna syajar wal hajar yantiqa ila, dan akan dibuka Baitul Maqdis kali yang ketiga. Bila buka kali yang ketiga ini, hari dah hampir kiamat. Sehingga batu dan juga pokok akan bercakap berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hadha Yahudi wa ra'i ta'ala faktubu. Pokok bercakap, batu bercakap, kecuali satu pokok yang tak bercakap. Pokok ini yang menyembunyikan orang-orang Yahudi di sebalik pokok itu. Sebab itu kita lihat sekarang ini pokok ini banyak ditanam di Israel, iaitu nama pokok Ghardaqah. Sebut pun susah, Ghardaqah. Pokok ni orang Israel tanam banyak, meluas, sebagai tempat sembunyiannya pada suatu hari. Sebab dia percaya pada hadis ni. Orang Yahudi ni percaya dia kaji hadis. Kita yang tak nak kaji hadis. Jadi sehingga satu ketika, kali ketiga Baitul Muqaddas akan dibebaskan oleh orang Islam, sehingga pokok dan batu berkata, wahai orang Islam, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, di belakang aku Yahudi, bunuh dia. Kecuali dia dapat berlindung di pokok yang dinamakan Ghardaqah.
Wa sayati dzikru ba'dul ma'arik al-waqi'ah haula baitul faqatil muslimin yahud, dan akan datang disebut peperangan yang telah berlaku di kawasan Baitul Maqdis dan pembunuhan orang Islam ke atas orang Yahudi. Sekarang ni orang Yahudi bunuh Islam. Semalam juga hari lepas pun ada serangan kepada penduduk-penduduk Palestin. Yang keenam, mautani ku'asil ghanam. Yang dimasukkan ku'asil ghanam ini penyakit berjangkit. Daripada alamat-alamat kiamat, mautani, dua kematian, wa awal lafzul mubalaghah, iaitu satu perkataan mubalaghah daripada mati, ayat umar kasir jiddan, mana kematian itu dalam jumlah yang ramai. Apa yang berlaku sekarang? Dulu penyakit taun kan, kemudian penyakit MERS, penyakit Japanese, kelawar dan sebagainya. Sekarang ni virus ini. Belum ada obat yang betul-betul mujarab untuk menandangi virus ini, virus corona ni. Kecuali dakwaan beberapa negara Rusia telah mendakwa, telah jumpa obat ni lah, virus ini. Asbahu ma yakun bi wabah allazi yaqdi 'alana jamaah-jamaah. Maknanya berlakunya wabak ini di mana kita lihat manusia berduyun-duyun mati. Kematian ini dalam jumlah yang besar. Tak kira negara mana pun. Dan Indonesia pun hampir 140 atau 50 meninggal dunia dengan wabak ini. Kita di antara negara-negara yang sikit lah kena. Kalau negara jiran kita seperti Singapura pun ramai. Kalau Indonesia pun ramai. Indonesia saja setiap hari 2,000 yang kena positif. Kita baru 10-15 macam tu lah. Ya, Alhamdulillah. Indonesia 2,000 sekali kena positif. Ke Amerika lagi banyak. Waqad qila hadza waqa fi ta'un amwas. Ini dikatakan bahawa peristiwa ini berlaku dalam sakit taun. Sakit taun ini daripada air yang kotor. Wa huwa bisaur au awra mutazil fi jism ma'tihab syadid mu'zil jiddah wa marad fata ka syadidul adwi. Mana sakit apa? Taun ini adalah satu penyakit mengebak. Amwas ya qaryah bi Palestin qarabu Baitul Maqdis. Amwas ini berlaku, penyakit ini berlaku dekat dengan Palestin, yang hampir dengan Baitul Maqdis. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sitam baina yaday sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengira 6 perkara yang berlaku di kiamat. Yang pertama, mautan ya'khudhu fikum ka'asil kana. Salah satu tanda kiamat yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, dia buat tangan ini, yang di antaranya ialah sakit mengebak, penyakit mengebak yang berlaku. Jadi penyakit yang melanda dunia sekarang ini lagi hebat lagi daripada sakit taun. Berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada pembukaan kata Baitul Muqaddas pada tahun 16 Hijrah. Intishar maradul ta'un, maknanya merebaknya penyakit ta'un pada tahun 18 Hijrah fi al-Sham. Mana pada waktu itu kematian mencapai balagh 25,000 rajulun minal muslimin. Kematian ketiga itu pada 18 Hijrah itu menjangkau 25,000 orang Islam mati kerana penyakit ta'un. Dan meninggal juga di kalangan para sahabat besar. Di antara yang kena penyakit ta'un ialah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini seorang ustaz yang besar. Muaz bin Jabal seorang faqih dalam kitab fiqh. Wa Abu Ubaidah, ini sahabat-sahabat besar lah. Wa Syurhabil bin Hasanah,
wal Fudail bin Abbas bin Abdul Muttalib dan lain-lain lagi. Wa qasul ghanam huwa da'u ya'khudhu dawab wa yasilu min anwa fiha syai'un fatamutu fujatan. Jadi dia mati mengejut. Wa qad syabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah membandingkan bahawa kematian ini dengan macam penyakit mulut binatang, penyakit kuku, penyakit mulut. Dia nak tahu ya fi qarhati fil badan tasir. Kerana kuman taun tu, virus taun itu mengalir dalam badan, summa minha musab. Orang yang timpa itu akan mati, tak ada ubat. Jadi kalau sakit panggil virus 19, corona 19 ni menyamai penyakit taun, tapi dia dahsyat lagi. Jadi benda pun dah, perkara ini dah berlaku pada tahun lepas. Dan sampai sekarang belum ada lagi obat yang boleh menyembuhkan penyakit tersebut. Saiti Rusia mendakwa dapat menemui obat tersebut, Allah alam. Kita doalah agar penyakit ini berhentilah. Kerana semua pergerakan kita tidak boleh buat. Nak pergi haji tak boleh, semayang pun pakai topeng, tak selesa kan. Majlis kahwin pun tak boleh ramai-ramai, kena ambil suhu. Banyak SOP yang perlu, tak boleh duduk jarak. Semayang pun patut rapatkan saf, jadi kena jarakkan saf. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Jadi sebagai seorang Muslim, kita kena sedar sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan leka lagi, leka dengan keseronokan yang biasa-biasa. Jadi kita kena buat ibadat ni dah luar biasa. Ibadat yang kita lakukan sampai ni luar biasa. Bukan main-main lagi. Bukanlah katakan sekarang kita semayang main-main, tidak. Mana peningkatan itu seharusnya berlaku pada kita. Itu tanda yang jelas di antara tanda kiamat yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau zaman dulu 25,000 mati sekaligus, memang satu perkara yang besar, menggempar dunia. Tapi sekarang ni yang kena hampir 5 juta positif COVID. 5 juta kawan pun 1 juta akan mati. Sebagaimana kita dikejutkan juga dengan tsunami tahun berapa? 1992. Hampir 400,000 mati. Itu sekali datangnya tsunami itu. Kemudian dikejutkan dengan apa lagi? Banyak yang mati itu berjamaah, mati ramai-ramai. Dan tanda yang ketujuh, banyaknya berlaku fitnah. Kita lihat fitnah berlaku, kita lihat yang dibentangkan oleh kanawal fadai, iaitu setelik-setelik dan majalah-majalah, dan juga apa yang berlaku di internet. Dulu tak ada internet fadai apa macam setelik-selik ni, berita apa Astro apa tak ada. Kita tengok radio je kan. Tapi sekarang ni semua berita dah kita dapat. Yang mana yang tak dapat internet, tak ada sering, kita pakai satelit. Satelit ni satu dunia boleh tengok. Duduk corak mana pun boleh. Talian telefon tak apa, satelit ada. Jadi bila berlaku ke itu, akan tersebarlah berita-berita palsu. Bila berlaku berita palsu ini, di antara salah satu berlakunya fitnah di antara tanda-tanda kiamat. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Badaru bi'amali fitanan kaqata'il laili muslim yasbahu rajul mu'minan yusamma kafiran wa yusamma mu'minan yusbah kafiran yabu dainahu bi'aradin minad dunya." Nabi SAW bersabda, bersegeralah melakukan amalan-amalan pada satu waktu fitnah, seperti kegelapan di waktu malam.
Seseorang lelaki menjadi mukmin pada waktu subuh, di waktu petang dah kafir. Subuh tadi Islam, tapi petang dah jadi kafir. Wa yamsi kafiran wa yamsi mu'minan, sebelah petang dia Islam. Bila subuh esok dia dah jadi kafir. Dia menjual agamanya dengan nilai-nilai dunia yang ini. Jadi hadis ini menggesa kepada kita supaya melakukan sebanyak mungkin amalan-amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sembahyang, baik zikir, baik berdoa, baik baca Quran, baik bertasbih, baik sembahyang sunat, sembahyang berjamaah. Qabla tu'adhi wa ishtighal anha, sebelum kita disibukkan dengan zaman ini. Asyaghala al-mutakasi mutaraki matarati muqitan la muzlilal muqammar. Maknanya seperti malam yang gelap gelita yang tak ada bulan. Dan disifatkan sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada perkara ini, fitnah ini, zaman fitnah ya anna yusamma mu'minan yamsi mu'minan summa isbahu kafiran. Waktu petang dia Islam, waktu subuh dia jadi kafir, dan sebaliknya. Wa hadza li'azamil fitnah. Inilah zaman fitan yang sangat dahsyat, yang qulubun nas fil yawm, manusia bertukar-tukar dengan senang-senang nak bertukar. Sebab itu di antara doa yang perlu kita baca iaitu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membalik-balik, menolak-balikkan hati, tetaplah hati kami di atas jalan Islam. Sabbit qulubana atas agama Islam. So, kita baca sampai ke 10. Yang ke-8 iaitu zuhur qanawat fadhiyah. Lainnya ni projek-projek masyru', berlomba-lombanya di angkasa, stesen-stesen satelit. Di mana pada beberapa tahun sebelum ini Malaysia telah melancarkan 2 satelit, MISAT 1, MISAT 2. Ini menunjukkan bahawa negara kita telah mengorak langkah kepada kemajuan teknologi. Itu salah satu daripada kita Malaysia ni. Kita dah terlewat lah ni kalau ikut Amerika, Rusia, China, India, negara Eropah sudah punya satelit. Kita hebat jugalah. Kalau negara yang kecil tapi ada juga saham kita di atas ni, di satelit itu. Di mana diceritakan bahawa satelit-satelit yang berenang ataupun yang sedang berlega di angkasa lepas itu lebih daripada 13,000 stesen satelit. 13,000 buah. Fiha fitan wa balak. Wa qad jaa isyara ila fitan umuman, mana yang didatangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bi amali fitanan kakata illahi, bersegeralah melakukan amalan-amalan baik pada musim ataupun waktu atau zaman berlakunya fitnah. Diriwayatkan daripada Abi Syaibah bin Musannaf, sanad sahih daripada Huzaifah bin Yaman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yushikunna an yusabba alaikum syarra minas sama' hatta yablughal fayafi. Qala qila wa mal fayafi ya Aba Abdullah? Qala al-ardul faqr. Nabi SAW bersabda, maksudnya la yushikanna, tidak syak lagi, ayusabba alaikum, pada suatu ketika kamu akan ditimpa kejahatan daripada langit, sehingga hatta yablughul fayafi, sehingga langit itu jadi sampai fayafi. Apa yang masuk fayafi ya Abdullah? Al-fayafi iaitu al-ardul qafar.
tanda-tanda kiamat yang ke-9 iaitu berlakunya peperangan Siffin. Peperangan Siffin ini berlaku di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW sendiri. Mana tak masuk akal, sahabat-sahabat perang sama sendiri. Ini berlaku pada perang yang berlaku di antara orang Islam sendiri. Ma'rakatu Siffin, ma'rakah waqa'a baina Muawiyah ba'da maqtala Utsman. Setelah kematian Sayyidina Utsman, maka berlakulah pada tahun 36 Hijrah. Daripada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta taqtatilu fi'atan 'azimatan yakunu bainahuma maqtalatu 'azimah wa da'wahuma wahidah. Tidak berlaku kiamat sehingga pembunuhan dua kumpulan yang besar. Di antaranya peperangan berlaku pembunuhan yang besar. Wa da'wahuma wahidah, didakwa satu, iaitu di antara sahabat-sahabat Nabi yang sama. Bukan orang kafir pun sama itu. Di antara Aisyah, siapa lagi? Dan berlakunya perbincangan khilafiyah di antara umpamanya ahli sunnah wal jamaah. Kita sekarang ni berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Itu yang diiktiraf. Ada yang berpegang pada Syiah, ada yang berpegang pada Khawarij. Jadi kalau nak selamat, kita mesti pegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Beberapa orang sahabat-sahabat kita pun ada yang berpahaman pada Syiah, pahaman Syiah. Jadi kita tetap berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Dan akhir sekali untuk malam ini, alamat kiamat yang ke-10 iaitu berlakunya di antara orang Yahudi ini dengan kalangan orang Islam sendiri pun yang dinamakan Khawarij. Di mana zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar dari kalangan orang Islam itu Khawarij. Qaumun kanu min jama' Ali radhiyallahu yuqatiluna ma'ahu. Sayyidina Ali, dia keluar bai'ah daripada Sayyidina Ali, dia keluar satu puak, dia kubur satu pasukan dinama Khawarij. Khawarij ini dia keluar daripada bai'ah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Islam lah. Kemudian dia keluar, kharaju min ta'ati ba'da mas'alah tahkim baina Muawiyah. Tidak berhati, maka dia kumpul satu kumpulan nama Khawarij. Dia buat huru-hara dan Islam, sehingga ada di antara kumpulan Khawarij ini yang telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Dia bertapak di satu tempat nama Kufah. Kufah di Iraq. Di antara fahaman Khawarij ini mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Umpamanya orang yang berzina, dia kata kafir. Orang minum arak, kafir. Orang membunuh, kafir. Dan fahaman mereka, yang melakukan dosa besar ini tidak diampun oleh Allah dan kekal dalam neraka. Ini fahaman Khawarij. Dan ini satu kesesatan yang jelas. Kerana hak orang Islam dizatakan hazal kafir. Kalau kita faham bahawa setiap orang Islam, seorang Islam itu apabila melakukan dosa besar, tidak kafir.
Lagi yang ASEAN dia jadi kafir, dia jadi dosa dan juga fasik dengan sebab perbuatan tersebut. Tetapi apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak melakukan maksiat, maka dosanya akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali orang yang melakukan dosa besar ini ada had hukum hudud. Umpamanya orang yang zina bersabit kesalahan, orang zina itu dah kahwin, maka dia kena hukum bunuh, kena rejam. Dah kahwin. Yang belum kahwin melakukan zina, maka kena rotan 100 rotan. Dia kena 100 rotan. Dan mana Islam yang melakukan mencuri, sabit kesalahan sekian syarat-syarat mencuri, maka dia kena potong tangan kiri. Sebab apa kena potong tangan kiri? Sebab tangan kanan ni kuat lagi. Bila potong curi yang kedua, dia kena potong dekat tangan. Dia boleh potong tangan kanan, sebab tangan kanan boleh guna lagi. Bila dah kena potong kali pertama, dia tak akan mencuri selama-lamanya. Itu hikmah dan hukum Allah SWT. Orang yang minum arak, kesalahan besar kena hudud, iaitu 40 rotan. Kena pukul, kena bersebab 40 rotan. Orang yang berbunuh, hukumnya kena bunuh. Kumpulan Khawarij ini beranggapan bahawa Muawiyah takfir Ali wa Muawiyah. Ali, Sayyidina Ali dengan Muawiyah tu, sahabat Rasulullah itu kafir dia kata. Dan Qasim dan Saddam banyak daripada sahabat-sahabat allazi radu bi tahkim, hukum tahkim. Jadi Musa al-Asy'ari, ya. Tu ini. Jadi setakat itulah saja. Satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda, yakhruju akhir zaman qaumun ahdasul asnan sufahul ahlam yaqra'ul Quran la yujawizu tarakihim yaquluna min qawli khairul bariyah yumarriquna minad din kama yumarriqus sahmu minar ramiyah. Maksud hadis ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, keluar di akhir zaman satu kaum ahdasul asnan. Ada peristiwa asnan ni gigi, ya. Asnan ni gigi-gigi. Apa? Sufahaul ahlam, bodoh. Mimpi-mimpi yang bodoh. Mimpi yang bodoh nombor 2 tu tengok. Maknanya orang ini sigharusin, maknanya dia pendek umur. Bukan pendek umur, sigharusin dia umur muda, orang muda lah yang berlaku ni, ya. Yang ketiga murabi sigharul uqul, makna dia sufahul alam ini akal dia pendek, tak fikir panjang. Orang ni. Yang ketiga la yafu wala ya'maluna ma fi yaqra'una al-Quran la yujawizu tarakin. Dia bacakan setakat baca, tidak beramal dengan Al-Quran. Yang kelima yakunu min qawli khairil bariyah ayaran al-hadi wala yafhamu ma'naha. Dia tengok hadis tapi tak faham makna. Yang yumarriqun nas minad din kama yumarriqu sahmu minar ramiyah. Ya, hadis ini disepakati oleh semua sahabat. Jadi terlihat pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berlaku fitnah yang dahsyat, berlaku peperangan zaman Sayyidina Ali. Dan ini di antara 10 tanda-tanda kiamat yang telah berlaku. Jadi setakat itu saja untuk tetangga untuk malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah pada malam yang akan datang. Dan insya-Allah kita sambung pada tanda yang ke-11, iaitu lahirnya di kalangan nabi-nabi ataupun dajjal. Dajjal yang berdusta. Nabi yang mendakwa sebagai nabi. Orang yang mendakwa sebagai nabi, seperti Musailamatul Al-Kadzab dan juga dajjal-dajjal yang dusta.
Jadi itu saja untuk tentang segi kata bahasa. Apa yang baik datang pada Allah dan baik datang kepada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.